Anjing kering, troli kering, najis tidak akan berpindah. Kalau di hati kita mari perasaan tak sedap, mazhab Maliki, mazhab Daud Zahiri kan, anjing tidak najis kan, jangan lupa kita dulu. Dulu. Maknanya kita tengok anjing dia jelunga dalam bekas air, jelunga tunduk dalam bekas air. Jelunga panggil dah. Panggil apa? Dia masuk muka dalam bekas air. Kita mari daripada belakang. Kita tak nampak dia punya lidah mulut dia kena air dalam bekas dalam beldi tu. Cuma kita mari sergah daripada sebelah belakang, dia pun angkat muka, di mulut dia basah, dia pun lari. Mulut dia basah. Tapi nampak tak mulut dia, lidah dia jilat air beldi? Tak nampak. Air beldi tu hukumnya suci. Yang kita bicara dahulu. Ni, besar berapa? 89. Saya tak bawa sebelum ni. Hukum suci. Boleh didatangkan. Qala Malikun wa Daudu al-qalbu tahirun. Ni Fatmu'in ni. Ni kitab fiqh mazhab Syafi'i ni. Kata Imam Malik, kata Daud Zahiri, anjing suci. Comel disusung. Hukum fiqh asalnya kita mazhab Syafi'i, anjing najis mughallazah. Sekarang ni anjing mulut dia duduk dalam beldi. Kita mari dia bersebelah belakang, kita tak nampak mulut dia, lidah dia kena air beldi. Tapi masa kita sergah dia lari, mulut dia basah. Mulut anjing memang biasa basah sebab lidah dia duduk jelek-jelek. Persoalan kan nampak tak mulut atau lidah anjing tersentuh dengan air satu beldi? Tak nampak. Air beldi tu kekal hukum suci. Itu hukum fiqh mazhab Syafi'i. Mari dah sedap dalam hati. Berkata Imam Malik, berkata Daud Zahiri, anjing suci. Ada ni. Bahkan ada pandangan anda anjing halal dimakan. Setakat ni je lah, jangan duk TikTok. Setakat ni je. Tapi kenapa kita datangkan pandangan Malik dengan Daud Zahiri? Dan pandangan yang muktamad dalam mazhab Hanafi tak cerita situ. Anjing suci. Sebab mari di hati. Tak boleh dah air beldi ni. Ini samalah. Dia anjing tu, dia peluk anjing atas rumah tu, dia tidur dengan anjing. Mana lah anjing belaka lah puak ni. Lepas tu macam mana? Kita tak pakai mazhab Maliki ni. Kita pakai mazhab Syafi'i. Sekarang ni pakai mazhab Syafi'i lah. Pakai mazhab Syafi'i lah sekarang ni. Selagi tak yakin najis, tak najis. Kalau mari di hati tak sedar, alah, mazhab Maliki, Daud Zahiri, pandang muktamad dan mazhab Hanafi, anjing tidak najis. Dan macam mana daging babi? Daging babi, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, tak najis daging babi. Tak najis daging babi. Ada ni. Hak Quran tu au lahma khinzirin fa innahu rijsun. Haram makan daging babi. Sebab daging babi tu kotor. Daging babi tu kotor. Daging babi tu kotor. Tapi adakah babi tu najis? Tak najis. Haram makan ijma' ulama. Haram makan tidak semestinya najis. Kucing kita mazhab Syafi'i, haram makan daging kucing. Tapi kucing suci. Jadi mazhab Maliki, babi memang ijma' ulama haram makan, tapi babi tidak najis. Mazhab Hanafi dah babi tidak najis. Yang kuat najis ni anjing babi ni mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanbali. Kalau mazhab Hanafi, anjing air liur saja yang najis, tubuh dia tak najis. Mazhab Maliki, air liur pun tak najis. Tapi bila kena air liur, wajib kena basuh 7 kali, air tanah sekali. Bukan kerana najis, kerana ta'abudi semata-mata. Hak perintah syarak buat je lah, tapi bukan kerana najis. Hak kuat najis anjing babi ni mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanbali. Manakala mari di hati babi dak khilah, pakai pandangan tok najis. Habis cerita. Tapi boleh tak perut kita ni cakap ilmu ni. Kalau kena atas kepala, kau ada kamu.
Oh, pakali suti rumah dah basuh dengan air tanah. Suti rumah basuh dengan air tanah. Oh, tu nak sedap perut dah. Kau sedap nak duduk. Lagu ni. Boleh pakai dah. Pakai yang orang kapi. Yang kapi boleh pakai dah. Banda-banda tu nak mari mana banda? Banda mari mana? Pakaian orang Malaysia. Banda-banda ni bukan pakaian orang Amerika, bukan. Orang kafir peluk anjing, minum arak. Mana pakaian? Macam mana pakaian? Hukum pekohnya suci. Basuh biarlah basuh. Pakaian kita pun kita basuh. Hok bak basuh tu kita basuh lah. Pakaian kita pun kita basuh. Hak ni nak basuh dengan air tanah ke dak? Nak basuh dengan air tanah ke dak? Dia kalau macam tadilah. Kalau kuat di hati pakai yang kapin tak lepas dan najis, sunat kita basuh. Sunat kita basuh. Dan kita i'anah ni kalau pakaian tu suci. Kalau pakaian tu pakaian baru. Pakaian tu pakaian baru. Tapi pakaian baru pun takut tu. Nak basuh juga. Tu dia panggil setengah daripada bid'ah yang mazmumah artinya. Bid'ah mazmumah pula. Pakaian baru itulah. Ni dak ni pakaian yang orang pakai dah, orang kafir pakai tak lepas daripada kena arak, kena anjing orang kafir kan. Kuat di hati kita kena najis. Kena basuh sebagai keadaan najis mughalazah lah. Sunat sahaja. Sunat sahaja. Tapi hukum paling muktamad tak najis. Tak najis. Banda-banda memang basuh. Baju baru pun kita basuh sebab kita nak pakai tu rasa gatal kan, baju baru kan. Kita nak pakai tanpa basuh tu tak selesa, memang kita akan basuh dulu. Ke dak basuh pakai lepas tu tanda harga pun dak buat gitu. Baju baru basuh pun tidak, tanda harga pun dak buang, pakai gitu je. Memang kita basuh sebab dak selesa, sebab rasa macam gatal tau. Gitu je lah. Tapi kalau baju banda macam mana? Hukum pekoh, walaupun di hati kita ni pakaian orang kafir tak lepas daripada najis, tapi tak yakin najis, hukumnya suci. Lepas tu macam mana? Cek pakaian banda tu, DNA babi ada ke tak? Bagi atau dia pusat kimia ke apa? Dah nak cek DNA tu lah. Ada ayah lah. Hak boleh pakai lah. Tak boleh pakai nak macam mana? Daun yang umumnya berjatuhan di tempat najis. Daun ni biasanya jatuh tempat najis. Syok di hati, daun tu kena najis. Pak hukum pekohnya tetap daun tu hukum suci. Liur bayi, air liur bayi, air liur budak-budak. Yang mana air liur budak-budak ni, dia payah sikit bak nak lepas dia najis ni. Sebab budak-budak ni dia biasanya jeluak. Bak golek air liur budak-budak bercampur dengan jeluak. Budak-budak ni jeluak nak suruh koma. Budak-budak pandai koma. Dia tak ada koma, suruh dia koma kalau dia telang Bukan ada koma budak-budak ni. Jadi biasanya mulut budak-budak ni tak lepas daripada najis sebab dia selalu jeluak. Tapi yakin tak mulut dia tu bekas jeluak? Tak yakin. Kalau yakin bekas jeluak, dimaafkan. Kalau ibu dia, hak rukun dia, hak jaga dia tu maaf lah. Tapi sekarang ni kita tak yakin mulut dia tu. Tapi biasa air liur budak ni bercampur dengan jeluak biasa. Tapi yakin tak bahawa air liur budak bercampur jeluak? Tak yakin. Maka air liur budak tu hukum suci. Kemudian sutera juh yang terbuat daripada lemak babi.
Ini ada satu jenis kain. Satu jenis kain, sini dia kata sutera. Saya juh ni, saya tulis hak belajarnya kain, tapi saya tak ada nak baca. Sin, kha, lam, te. Kain apa? Saya mengaji. Tadi saya tengok dalam Qamus Marbawi, dia je sama juga. Sin, kha, lam, te. Baca ke mana? Sini dijemah dengan sutera. Ada boleh baca? Tu hak belajar sendiri dah tu. Hak belajar sendiri. Tulis-tulis kok Jawi, tapi akhirnya tak pandai nak sebut. Lepas tu kadang-kadang memang saya tulis kok Jawi dalam kitab ni. Ada juga hak payah perkataan saya tulis Umi. Dan macam gini, sin, kha, lam, te. Kain dia. Terjemahan dia sutera. Sutera juh dia panggil. Yang terkena terbuat dari lemak babi. Biasa buat dari lemak babi. Tapi yakin tak lemak babi? Tak yakin. Hukumnya suci. Gitu je. Tapi dia kata sutera. Kalau saya mengaji ni kain. Boleh baca tak? Sin, kha, lam, te. Memang saya tulis Jawi gitu. Dan saya tengok dalam Qamus Marbawi tadi, ejaan dia sama. Sin, kha, lam, te. Baca boleh? Jenis kain ada. Ada kain aja. Sin, kha, lam, te. Ni dalam FB ni, saya ada buka FB ni. Dia tulis S-I-L-K ke apa? S-I-L-K. Sutera kan? Sutera juga. Sing S-I-L-K. Kalau saya tulis Sing, kha, lam, te. Takkan nak baca dengan S-I-L-K. Sing, kha, lam, te. Sama dah Qamus Marbawi. Kain, sing, kha, lam, te. Saya tulis kok Jawi ni. Tapi akhir tak boleh baca sendiri. Tu kadang-kadang kau tulis kok Gumi juga. Ni ada ni. Sejenis kain sutera sekolat ke apa? Tak ada kamu Marwawi ejaan dia sama. Saya mengaji saya tulis gitu. Tapi tak nak baca. Tapi nak ceritanya dia terkenal terbuat daripada lemak babi. Selagi tak yakin lemak babi, hukumnya adalah suci. Tak apalah, jenis sutera lah ni. Kemudian keju Syria, jubnun syamiyun, keju hak Syam, Syria lah. Keju lah, K-E-J-U, keju. Kau baca mana? Keju kan, orang dengar pelik kan? Keju Syam. Yang terkenal terbuat daripada perut besar babi. Keju tu. Tapi selagi tak yakin buat daripada babi, tetap hukumnya suci. Gitu je. Selagi tidak diyakini buat daripada perut babi, maka hukumnya adalah suci. Rasulullah SAW pernah disuguh keju daripada penduduk Syam. Waqad ja'ahu sallallahu alaihi wasallam jubnatun min indihim, dan sesungguhnya telah datang akan Nabi sallam oleh jumnah, keju daripada sisi mereka itu. Mereka itu orang Syam. Lalu beliau Nabi sallam makan sebahagiannya serta tidak bertanya dari apa keju itu terbikin. Tu. Walaupun keju Syam ni dia terkadang dibuat daripada babi sekalipun. Walaupun biasa buat dari babi sekalipun, selagi tidak diyakini buat daripada babi, maka hukumnya adalah suci. Pada ni hak tidak diyakini. Ini bab babi-babi ni bukan ringan mazhab Syafi'i. Tetap yakin ke tak yakin.
Kalau tak yakin, hukumnya suci. Sekarang ni dia yakin sebab dia periksa dengan DNA apa semua. Tu boleh dapatlah keyakinan sama ada daripada babi ataupun daripada pandangan yang daripada benda-benda yang suci. Ini cerita bab hukum pekoh. Cerita bab kita kena cermak, kena warok, itu cerita lain pula. Kita cerita hukum pekoh. Hukum pekoh nak letakkan satu-satu perkara tu dia cermat. Apa perkara sekalipun, hukum pekoh, hukum zahir, apa tindakan yang kita nak ambil, biar jelas, nyata, berpandu pada ilmu, bukan sentimen, bukan ikut kata orang, bukan ikut maklumat yang tak pasti, yang akhir terkadang membabitkan kepentingan orang ramai pula pada satu-satu perkara. Kita cerita mudah, kita ambil tindakan mudah, tapi perkara tu hukum dia macam mana, menjadi manfaat ke tidak, menjadi mudarat ke tidak, kena cermat belaka tu. Jangan kita buat sedap-sedap, kita ada emosi, kita pun ambil tindakan yang mana terburu-buru, yang tidak dipandukan oleh ilmu yang jelas nyata. Kita pun turut, kita pun share, akhirnya menjejaskan kehidupan orang lain pula. Siapa yang akan bertanggungjawab? Rezeki daripada Allah, itu pegangan kita. Rezeki dari Allah itu pegang kita, tu tak gerak dah. Tapi apa kita nak buat, biar pasti. Kalau masalah kita nak cermat, tu cerita lain. Itu peribadi kita. Kita nak cermat untuk peribadi kita, kita tambah terbabit. Sebab kita nak cermat peribadi kita. Tapi kita nak kempen orang, nak tarik orang sebab ambil satu tindakan yang tidak pasti, semuanya akan diperhitungkan di mahsyar. Baik bahagian di mahsyar, buruk bahagian di mahsyar. Apa yang kita nak buat? Kena kita nak buat seorang untuk cermat kita, lain cerita. Untuk cermat kita hak pelik-pelik tahu awak kita tak dah. Tapi kalau kita nak bawa orang, hak tu biar dipandu oleh ilmu yang jelas nyata, dengan maklumat yang jelas nyata, bukan pasti tak pasti. Jangan. Bila datang maklumat yang sebaliknya yang menjelaskan, tu dituduh. Hak ni daripada pihak musuh. Ini pada cepat pula dia tuduh. Ini cerita untuk orang ramai. Untuk peribadi kita, kita kena cermat. Itu peribadi kita, keluarga kita. Itu terpulang pada masing-masing. Zakarahu Syekhuna fi syarih minhaj. Demikianlah kaedah yang disebut sebagian besar telah dikemukakan oleh guru kita dalam guru kita, yakni Ibn Hajar Al-Haytami dalam Syarah Minhaj, dalam kitab Tufah. Hak pembicaraan berkaitan dengan hak kaedah ni, dia kata hak berkaitan dengan kaedah, hak berkaitan dengan yang asalnya yakin suci, kemudian timbul kuat sangkaan di hati, benda tu kena najis. Jadi kaedah ni disebut oleh Ibn Hajar Al-Haytami dalam Syarah Minhaj. Kitab Minhaj tu kitab hak Imam Nawawi. Wa yu'fa an mahall istijmarihi wa an wanimiz zubabi wa bauli wa rausi khuffashin. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin, bafahimna famasabikin, warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.